Kembali lagi dalam Salam Eid Ramadan, segmen soal dan jawab. 3 soalan yang akan kita kemukakan kepada tetamu kita, Ustaz Ilyas Ismail. Bersediakah Ustaz? Oh, macam kuis Ustaz. Ya, insya-Allah. Silakan. Okey Ustaz, soalan dia, Syarul Shah Alam. Saya pernah pakat pulun tarawih dan tahajud. Kadang-kala tu terbabas sampai ke subuh. Macam mana Ustaz? Okey. Satu jawapan boleh kita kongsikan. Kesian. Dia macam ni. Okey, kita ada 2 perkara saya nak kongsi. Pertamanya ialah kita jangan disibukkan dengan amalan-amalan sunat sehingga mengabaikan amalan wajib. Jangan duk sibuk dengan yang sunat sampai abai yang wajib. Kasih Ruzami, ada orang dia sibuk, dia pulun tarawih, isyak pun tak semayang tau. Sungguh? Ada? Sampai dia punya pandangan yang tak betul dia apa? Dia kata apa? Dia kata saya ni pulun sangat tarawih bukan apa? Pasal nanti bulan-bulan lain mana ada tarawih. Kalau isyak tu bulan lain pun ada. La ilaha illallah. Dia buat main-main pula dah. Tak boleh macam tu. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya ialah satu, jangan mengabaikan yang wajib. Ya. Apabila kita disibukkan dengan perkara yang sunat. Yang keduanya ialah kalau terbabas, kalau dia kata tak sengaja dia terlajak subuh tu cerita lain. Barangkali dah kunci dah jam, lepas tu jam tu tak habis bateri ke, tu tak kedengaran ke, tu cerita lain lah. Ni tak ada masalah. Tapi kena ingat, kalau dalam sibuk nak mengajar malam Al-Qadar, jangan duk ingat tengah malam tu baru nak berlaku Lailatul Qadar semua. Lailatul Qadar bila dia katakan malam itu, maknanya bermula daripada masuk saja maghrib tu, kan, ataupun terbenam saja matahari itu, masuk je maghrib kita tu, sampailah ke subuh esok, itulah tempoh malam yang kalaulah pada ketika itu berlakunya Lailatul Qadar, maka itulah dia malam Al-Qadar. Jadi banyak orang yang kekeliruan malam tu sehari selepas ke sehari sebelum. Jadi pada hakikatnya kita kerjakanlah sepanjang hari. Betul. Sebab kalau kita tengok peralihan masa kan, macam contoh macam kita, contoh macam secara umum lah. Kita siang, ada kawan-kawan kita di negara lain waktunya tengah malam. Ataupun kita tengah malam, kawan kita tempat lain dia tengah siang, dalam tempoh yang sama juga, jamnya lain. Jadi ada orang tanya juga, habis tu Ustaz, macam mana Ustaz? Malaikat dia turun bila ni? Dia turun kat mana dulu? Saya ingat macam ni lah, perkara ini tak perlu nak pening-pening. Pergilah buat amalan tu, dia duk kira pula malaikat turun bila. Ke nak jamu datang rumah makan teh? Tak payahlah dah sibuk malaikat turun ke tak turun ni kan. Jadi bagi kita percaya bahawa asalkan peristiwa Al-Qadar itu berlakunya malam, dan juga selagi dia dalam tempoh itu, adalah tu yang kita akan dapat sejak dari maghrib hingga ke subuh esok. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kita nak soalan yang kedua Ustaz. Soalan daripada Bon B, Sri Kembangan. Bagaimana dia nak tanya lah, bagaimana kaedah dan istiqamah dalam mencari Lailatul Qadar? Okey, dia secara umum dalam soal istiqamah ni, dia kena kurangkan istirahat sebenarnya. Dia dua perkara beza tu. Dia nak dapat istiqamah ni, dia kekuatan dia apa tahu? Pertama sekali kena ada ilmu. Dia ilmu ni artinya kita mengetahui satu-satu perkara. Bila kita tahu satu benda punya kelebihan, kemudaratan, kebaikan, keburukan, baru kita semangat nak beramal. Orang beritahu apa? Ilmu tentang apa? Tentang pemakanan. Bahaya makan lewat malam. Mulai saat tu dia pun tak berani nak makan lewat malam. Dia tahu, dia ada ilmu tentangnya. Begitulah juga dengan Lailatul Qadar ni. Kalau kita tahu fadilat, kelebihan, anjuran, galakan, jadi kita akan lebih semangat. So yang pertama ilmu. Yang keduanya ialah kena dia panggil apa? Kalau orang putih dia panggil social support. Sokongan daripada masyarakat. Tapi kalau dalam tempoh
di rumah ni, maknanya sokongan daripada ahli keluarga, saling mengejutkan di antara satu sama lain sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-ashru ayul ashrul akhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqaza ahlahu. Muttafaqun alaih. Maknanya kata Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa ketika masuk 10 Ramadan terakhir, baginda akan bersungguh-sungguh ibadah, meninggalkan isterinya, menghidupkan malam-malam dengan ibadah, bangunkan isterinya juga untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari, nombor hadis 2024, hadis sahih. Maknanya kena sokongan tu. Jangan nantilah pandai jual apa. Jangan. Dia kena saling tolong menolong, bantu membantu. Bantu. Nampak suami tak bangun lagi, kejut. Isteri tak bangun lagi, kejut, percik sikit air ke muka tu apa. Bagi dia bangunlah ke mana pun. Bang, Lailatul Qadar. Bukan Laila anak Pak Qadar. Lailatul Qadar, bang. Bangun. Baru dia akan bersemangatlah, saya kira. Dua perkara di situ. Pertama ilmu, yang kedua sokongan sesama kita, termasuklah ahli keluarga. Soalan ketiga ni soalan yang bukan soalan nak minta pandangan juga Ustaz. Tapi saya rasa tahun ni tak berlaku rasanya sebab PKP. Tapi cuba jugalah kita nak tanya Ustaz. Kita tengok saban tahun kita tengok pada peringkat awal Ramadan masjid memang penuh. Di pertengahan dia dah kurang sikit. Sampai di hujung kita kalau macam kata 10 hari terakhir ni dah kurang sangat. Sebab apa? Sepul Bukit Antarabangsa ni tanya, dia kata Lailatul Qadar berlaku 10 malam terakhir. Tapi pada masa itu jugalah warga-warga keluarga ni, kaum keluarga ni berkumpul nak bersiap langsir lah, nak pergi baju lah. Tu dulu. Tapi kali ni macam mana Ustaz? Dia memang sebenarnya Kaisir Uzami, Ramadan pada tahun ni, kalau bagi saya sendirilah, kalau jujurnya nak beritahu, Ramadan tahun ni tak ada beza sangat berbanding dengan tahun-tahun yang lain. Dari segi apa? Dari segi fadilat, dari segi kelebihan, sama aja dengan Ramadan yang sudah. Bezanya Ramadan ini dengan tahun sudah apa dia? Ataupun yang sudah-sudahnya ialah adat menyambut Ramadan. Tu je yang beza. Adat kita apa dalam menyambut Ramadan? Ada bazar. Lagi apa? Ada more. Ada apa? Majlis berbuka, iftar. Adat saja. Yang lain tetap sama. Kalau pergi ke negara Arab, tak kisahlah Mesir ke Mekah sekalipun, mana ada bazar. Tak ada bazar. Kita je yang yalah, mungkin barangkali orang tua-tua kita tu adalah tujuannya supaya membuatkan anak cucu ni rasa seronok, ada nostalgia dalam Ramadan. Tapi jangan disedihkan. Cumanya kalau ditanyakan apa sebab fenomena yang biasa berlaku tahun sudah, awal tu ramai, makin kurang, hujung dia panggil grand finale kan. Bila nak final ni, kalau di bola tu dia makin ramai stadium, dia makin penuh, bergaduh-gaduh beli tiket. Tapi kalau Ramadan ni makin hujung, makin dia kalau awal-awal dia panggil apa, ramai belia, hujung-hujung tinggal beliau. Dia tinggal Tok Iman, Tok Bilal, tu muka-muka lah sekali. Sebenarnya benda tu tak sepatutnya berlaku, sebab makin hujung Ramadan tu makin banyak ganjaran Allah Ta'ala nak bagi, seolah-olah macam promosi akhir tahun. Ini promosi akhir Ramadan. Jadi hikmah tahun ni, kita dah tak pergi mana-mana, kita puluhlah dengan ahli keluarga kita di hujung-hujung ni, tidaklah disibukkan dengan persiapan nak raya sangat, pasal tahun ni tetap raya tahun ni pun. Cuma seperti yang disebutkan oleh Menteri Agama itu, sambutannya saja ditangguhkan. Raya tetap raya. Jadi maknanya kita dah tak berapa nak kalut sangat dengan soal persiapan nak raya tu, maka kalutkanlah dengan merebut ganjaran di hujung Ramadan.